Salam sejahtera dan salam seroku sayang, bersama saya Janet Bennett. Berita utama, bekas Yang di-Pertua Dewan Negara yang juga tokoh korporat Tan Sri Dato' Amar Abang Ahmad Urai Datuk Hakim Abang Muhyiddin meninggal dunia di Pusat Rawatan Bakar Nomah di Kuching sekitar jam 12.30 tengah malam Sabtu. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada usia 89 tahun meninggalkan seorang balu, Puan Sri Datin Sri Siti Muniati, 63 tahun dan 2 orang anak serta 2 orang cucu. Beliau merupakan seorang veteran politik dan pernah menggalas jawatan sebagai seorang di-Pertua Dewan Negara bermula 12 Julai 1988 hingga 9 Julai 1990. Sebelum itu, beliau pernah memikul tanggungjawab sebagai timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara dari 29 Julai 1985 hingga 10 Julai 1988. Terdahulu, beliau dilantik sebagai Ahli Dewan Negara pada 13 November 1984 setelah dipilih oleh Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Dilahirkan pada 23 Jun 1933, Allahyarham mendapat pendidikan di St. Joseph School Kuching dan pada 1953 beliau memperoleh Overseas Junior Cambridge School Certificate. Setelah itu, Tan Sri Dato' Amar Abang Ahmad Urai memulakan kerjaya sebagai penjawat awam dengan memasuki pentadbiran British pada Oktober 1954 dan bertugas di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri di Bangunan Sekretariat Kuching. Pada tahun 1969, beliau telah melepaskan jawatan dalam perkhidmatan kerajaan untuk terlibat sepenuh masa dalam dunia politik. Pada 1974, Allahyarham dipilih mewakili Parti Persaka Bumiputera Bersatu PBB bertanding di Dun Saribas. Kemenangan itu membolehkan beliau dilantik sebagai Menteri Muda di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan pada 1976. Ketika pilihan raya negeri PRN Sarawak 1978 pula, Tan Sri Dato' Amar Abang Ahmad Urai telah bertanding di kerusi Dun Semera dan sekali lagi menang selesa. Pada 26 Mac 1981, dalam Kabinet pertama Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud, beliau dilantik sebagai Menteri Muda Pertanian dan Pembangunan Masyarakat. Selain perlibatannya dalam politik dan mesra dengan rakyat, Allahyarham juga amat berminat dengan kesenian dan nyanyian serta pernah terlibat dalam persembahan bangsawan pada usia muda. Pada usia persaraannya, beliau pernah menjawat pengurusi Lebuh Raya Borneo Utara Sdn Bhd LBU, syarikat yang mengendali projek Lebuh Raya Pen Borneo sebelum ini. Jenazah Allahyarham akan disemadikan di Tanah Perkuburan Islam di Masjid Bahagian Kuching pada Ahad. Turut hadir memberi penghormatan terakhir ialah Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zari Tun Dato' Abang Openg serta isteri Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Syahid Ahmad Ghazali dan Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak akan menubuhkan Greater Kuching Coordinated Development Agency GKCD untuk menyelaraskan pembangunan di sekitar Kuching. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Dato' Abang Openg, agensi ini diwujudkan bagi memudahkan pelaksanaan projek yang telah diluluskan. We are going to set up Greater Kuching Coordinated Development Agency. That is GKCDA yang akan koordinat pembangunan di kawasan Greater Kuching. Jadi kita ada fokus. Dan saya akan kaji kerana ini perjalanannya. Saya akan bincang kepada ketua-ketua berdayuh untuk kita buat framework. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Bauk Gawai Open House 2022 di Dewan Suara Bauk pada Ahad. Jelasnya lagi, GKCD bukan agensi berkanun yang rasmi tetapi ia akan bergerak sebagai penyelaras kepada pembangunan di kawasan terbabit. Dalam majlis tersebut, Premier Sarawak juga telah melancarkan projek Bidayuh Culture Centre dan buku sejarah Bauk. Projek Bidayuh Culture Centre dengan kos berjumlah 8 juta ringgit itu merupakan satu projek yang telah lama diperjuangkan oleh komuniti Bidayuh Bauk. Berucap dalam majlis yang sama, Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Dato' Henry Harry Jinet berkata, daerah Bauk kini sedang mengalami transformasi landscape bukan sahaja dari segi pembangunan tetapi juga dari pelbagai aspek lain seperti sosial. Menurutnya, pembangunan ini menjadi ketara berkat daripada usaha keras Kerajaan Sarawak di bawah pimpinan Premier Sarawak untuk menaik taraf kualiti hidup rakyat tempatan.
Dalam pada itu, beliau juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru berharap agar visi daerah bau iaitu Greater Bau for All dan Toward Greater Bau yang menjadi panduan ke arah pembangunan strategik dan mampat akan tercapai. Sementara itu, katanya kompleks pejabat daerah bau yang telah diluluskan pada tahun 2016 dengan kapasiti bangunan 3 tingkat akan menempatkan pejabat pentadbiran daerah bau, Mahkamah Bumiputera Daerah Bau serta pejabat ketua masyarakat dan ketua kaum daerah bau. Yang amat berhormat Premier pada Disember 2021 telah meluluskan dana tambahan berjumlah 2.9 juta ringgit untuk fasa kedua pembinaan yang dijangka bermula setelah pembinaan fasa pertama siap pada suku keempat 2022. Manakala Datuk Henry menyatakan bahawa hampir kesemua projek yang telah diluluskan di daerah bau kini dalam pelbagai peringkat penyediaan dan pelaksanaan. Beliau menambah ini adalah selaras dengan agenda pembangunan menyeluruh berdasarkan kesejahteraan dan keharmonian rakyat menerusi buku Bau Blueprint for Bau District 2016-2030 yang telah dilancarkan oleh Premier Sarawak pada 7 Disember 2019 di Dataran Krokong Bau. Menurutnya lagi, semasa meraihkan peristiwa bersejarah ulang tahun ke-200 daerah bau pula, Premier Sarawak juga meluluskan pembinaan Gold Mine Museum dan Bau Park dengan kos pembinaan berjumlah 15 juta ringgit yang kini dalam peringkat lantikan jururunding. Laporan selanjutnya, masyarakat Dayak harus memastikan anak-anak mereka menerima pendidikan yang menyeluruh dan sempurna bagi meningkatkan taraf hidup komuniti itu serta menjadi lebih berdaya saing seiring dengan perubahan zaman. Sehubungan itu, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Sunggak Embas berkata, Persatuan Pemikir Dayak Sarawak DTTAS harus sentiasa bersedia untuk bekerjasama dengan Kerajaan Sarawak ke arah memacu pendidikan cemerlang khususnya dalam kalangan kaum Dayak. Sudah lepas form 5, lepas form 6, nanti boleh penuh. Nowadays, with form 5, it's not easy to get a job. And therefore, the government have a lot of skill training program. And I hope we should take part of it. And I understand kalau kita DTTS tu, si program education roadshow, the objective is melatih or at least expose our unemployed membiak kita itu mempunyai nama pemerintah kita nama hari SPM pengelandian di tukang, pengelandian nyemen, pengelandian welding, pengelandian jadi chef, because that is where the job are. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Ngiling Bidai Gawai Dayak Anjuran DTTAS di Penview Convention Centre PCC Demak di Kuching pada Sabtu. Tambah beliau lagi, penubuhan persatuan tersebut sekaligus dapat membantu dari aspek kebajikan, sumbangan idea membangunkan sesebuah kawasan menjadi suara menyalurkan masalah penduduk kepada pihak berkaitan serta menjalinkan kerjasama dalam pelbagai aktiviti. I think we the Dayak must then take this opportunity during Gawai to plan for the future. We must make sure that we will be part of the big picture of development in the country. I am very happy to note that the DTS Maya program Kadatu. We welcome that. We need NGO to play your role to support government program. Laman hari kita boleh reach out to your members, to other part of the society. Then we hope that spirit of unity, that spirit of communication, that spirit of working together is able to help the Dayak community to prosper, to develop together with the rest of the community in Malaysia. That is our hope. Menurut Datuk Amar Douglas Sunggak Embas, DTTAS mempunyai kelebihan dari aspek penganjuran program motivasi kerana mempunyai ramai golongan intelektual Dayak dalam bidang tertentu terutama pendidikan dan ekonomi. Manakala Timbalan Premier Sarawak itu menasihati penduduk Rumah Panjang agar terus menjalin hubungan baik dengan kerajaan bagi memastikan mereka tidak ketinggalan menerima pembangunan serta kemudahan yang disediakan di samping memudahkan mereka menyalurkan masalah kepada pihak berkaitan. Dalam majlis itu, beliau turut meluluskan peruntukan berjumlah RM150,000 kepada DTTAS bagi menjalankan aktiviti sepanjang tahun.
Beralih ke perkembangan di Miri, pertukaran kerajaan persekutuan selepas pilihan raya umum ke-14 PRU14 telah menyebabkan fasa kedua projek Pen Borneo dan Red Line iaitu naik taraf jalan lama kepada standard Pen Borneo dibatalkan. Jelas Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof. Dalam pada itu, katanya Kementerian Kerja Raya KKR kini telah mendapat kelulusan secara prinsip untuk menyambung semula fasa kedua Pen Borneo termasuk juga Sabah Sarawak Link Road. Bila round pertama saya jadi menteri dulu, yang perancangan kita ialah membina baru jalan Pen Borneo daripada Teluk Melano sehingga ke Miri sepanjang 786 km. At the same time, kita juga dah mendapat kelulusan secara prinsip untuk membina fasa 2. Fasa 2 ialah daripada Miri hingga ke Kuala Baram 5 km. Sebelum masuk ke Brunei, that is up to the CIQ. Kemudian sambung Limbang dan Lawas, that is fasa kedua. Kemudian kita juga dah di peringkat Kementerian Kerja Raya dah ready untuk tender out untuk the Red Line, iaitu jalan yang lama supaya di-upgrade sama dengan standard Pen Borneo yang sedang kita bina sekarang. Alright. But unfortunately, bila perubahan kerajaan, Pakatan Harapan telah pun membatalkan fasa kedua dan juga the Red Line. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena jelajah FT Roadpedia Sarawak di Hotel Imperial Miri pada Sabtu. Tambah Datuk Seri Fadilah lagi, Sabah Sarawak Link Road yang sebelum ini mengalami masalah ekoran pandemik COVID-19 kini dikenali sebagai projek Trans Borneo yang dibina dalam 3 pakej. That's why Alhamdulillah dah dapat kelulusan secara prinsip dalam Kabinet. For now kita panggil ianya sebagai Trans Borneo. Satu yang bypass Brunei dengan 3 packages. One of the packages sekarang ini sudah pun dalam pelaksanaan, which is Lawas to Long Lopeng. The remaining is now with MOF to finalize the procurement method. Okay. Same goes with Limbang dengan Lawas, phase 2 Pen Borneo, which will be eventually kita akan panggil sebagai Trans Borneo, which is cutting across Kalimantan, Brunei dan masuk ke Sabah. Sementara itu, Menteri Kanan Kerja Raya itu memberitahu beberapa seksyen pembinaan lebuh raya Pen Borneo berjalan lancar dan mengikut jadual, manakala ada juga beberapa seksyen yang telah dikenal pasti perlu diberikan perhatian dan kerja yang lebih bagi memastikan projek tersebut dapat disiapkan mengikut jadual. Bila kita memantau perjalanan sepanjang daripada Kuching sehingga ke Seri Aman, overall actually is about almost 85% overall. Sebahagian besar juga dah siap, khususnya kalau kita melihat ada beberapa interchange, persimpangan bertingkat yang dah dibuka, termasuklah di Sirian ada 2 interchange, di Kuching boleh kata yang dah dibuka at least 1 lorong, hanya satu interchange lagi belum dibuka, the rest sudah pun dibuka. At least 1 lorong, and hopefully by July, end of July, we'll be able to buka selebihnya. Tambah Datuk Seri Fadilah lagi, projek di Bukit Bangunan Seri Aman perlu dipantau rapi oleh Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, Syarikat Perunding Pengurusan Projek PMC serta KKR disebabkan persoalan reka bentuk yang tidak sesuai dengan keadaan tanah dan mereka terpaksa mencari reka bentuk baharu yang sesuai bagi mengelak isu-isu seperti keruntuhan tanah. Ujarnya begitu juga dengan beberapa tempat di Sarike yang menghadapi sedikit cabaran. Manakala dari Sibu ke Bintulu pula, ada beberapa kawasan yang mencabar iaitu seksyen Balingian. Yang mencabar ialah sebelah apa dipanggil, kita ada lupa nama. The Selangor apa? Balingian. That one is mencabar sikit. The Balingian section. So hopefully also the target is still to complete it latest by April next year. So walaupun some areas, majority will be able to be completed by end of this year.
Datuk Seri Fadilah turut berkata pembinaan di Lambeh perlu pemerhatian sewajarnya memandangkan masih banyak perkara yang diperlukan bagi menyiapkan kerja tersebut. Kemudian we have the biggest challenge now is di Lambeh, section kat Lambeh. So Lambeh kalau ikut commitment contractors, they will be able to complete it by April next year. But from my own observation, we need more works and concentration dekat Lambeh. Pertama sekali ialah to make sure that contractors akan menyiapkan kerja-kerja sementara. Jalan sementara sekarang ni gravel, tidak ditasir. So kita dah remind tadi to make sure that they will tasirkan jalan walaupun jalan sementara, at least less inconvenient to the road user. Yang kedua, untuk tambahkan jentera dan juga manpower, which is a challenge now. Even sekarang ni overall Pen Borneo hanya dapat cover about 70% of the workforce because of the foreign labour from Indonesia in particular. Ramai yang belum masuk balik walaupun in principle sudah diluduskan di peringkat kerajaan pusat, tapi yang belum, ramai yang belum dapat masuk balik. Tambahnya, ketika ini pembinaan lebuh raya Pen Borneo dari persimpangan Nyabau ke Bakun telah dibuka sepenuhnya. Bagi hari ketiga jelajah FT Road PDR Sarawak, rombongan telah menaiki bas melalui daerah Bintulu hingga ke Miri bagi meninjau pakej kerja 10 dan pakej kerja 11. Pada pakej kerja 10, rombongan telah dibawa dari Batu Lima Nyabau Flyover dan persimpangan Bakun ke Sungai Tangap sejauh 77.19 km dengan kos RM1,642.649 juta merangkumi 3 seksyen, iaitu seksyen persimpangan bertingkat Nyabau, seksyen Bakun dan seksyen Nia. Pakej 11 pula dari Sungai Tanggap ke Jalan Pujut Ling sepanjang 79.98 km melibatkan kos sebanyak RM1,857.79 juta untuk 3 seksyen, iaitu seksyen Beluru, seksyen Lambeh dan seksyen Pujut. Mengakhiri edisi malam ini dengan berita mengenai Spartan Race dan Spartan Asia Pacific Owners and Racers Summit Conference di Institut Pertanian Sarawak serta Leadership Institute of Sarawak Civil Service di Kuching yang berjaya menarik minat peserta dari negara luar. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, semenjak sempadan negara dibuka pada 1 April tahun ini, perlumbaan tersebut telah berjaya menarik minat peserta dari negara luar seperti Brunei, Indonesia, Thailand, Australia, Filipina, Afrika Selatan, Jepun, Korea, Maldives, Australia dan United Kingdom. Ujarnya, ini didorong oleh faktor Sarawak kaya dengan hutan yang subur, habitat semula jadi dan masyarakat yang ramah menjadikan negeri ini destinasi produk pelancongan sukan seperti perlumbaan Sparta. Justru beliau sangat teruja dengan perlumbaan ini yang mempromosikan Sarawak sebagai destinasi pelancongan sukan. Untuk rekod katanya, terdapat 4 acara bertaraf antarabangsa yang diadakan pada bulan Jun ini, iaitu Sibu International Dance Festival pada 9 hingga 11 Jun lepas, Spartan Race ini, Rainforest World Music Festival pada 17 hingga 19 Jun dan juga Borneo Jazz Festival pada 25 hingga 27 Jun. Sehubungan itu, kementerian beliau telah bersetuju untuk menyokong 2 lagi acara di bawah Spartan Umbrella yang akan diadakan di Sarawak pada tahun ini. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, masuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.